Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Panas sahabat-sahabat semua. Pendedahan Lokman Adam. Siapa yang masih mau mengkhianati barisan ataupun UMNO untuk memberikan sokongan kepada Abakau ataupun Perikatan Nasional. Ramai yang tidak tahu ya berita ataupun cerita ini di sebalik ya penubuhan kerajaan perpaduan ini, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini menarik juga untuk kita dengar ya video dan juga pendedahan berani daripada Lokman Adam ini, sahabat semua, tentang pengkhianatan ya di dalam parti UMNO yang ada di kalangan mereka yang mencuba untuk memberikan sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Jadi hari ini mari kita tonton bersama pencerahan dan juga pendedahan berani Lokman Adam ya, pemimpin-pemimpin UMNO yang mengkhianati, yang mahu mengkhianati tapi menarik balik sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti dan juga tonton video ini, sahabat semua. Kita tak boleh nak nafikan sebab kita juga antara orang yang terpengaruh dengan Tun Dr. Mahathir. Bagaimana dia burukkan DAP dulu, sampai ke hari ini kesan dia. It's not easy. Tetapi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, ramai orang tanya saya, engkau ni dulu bukan main lagi belasah DAP. Tetapi bila kita kalah pilihan raya, engkau lah orang pertama yang suruh parti bekerjasama dengan DAP. Hari ni saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Kenapa? Kita kalau nak kerjasama ni saudara, nombor satu kita kena fikir, siapa kita nak angkat jadi Perdana Menteri. Kalau kita dah kenal siapa tu Muhyiddin Yassin yang khianat kita, yang kita dah maafkan, kemudian tikam kita balik. Kalau tuan-tuan berada di tempat pemimpin parti kita, nak bagi ke dia jadi Perdana Menteri balik, tuan-tuan? Sudah tentu tidak. Sampai mampus kita takkan bagi. Betul tak? Jangan dia berangan lah. Jangan dia berangan. Kalau dulu ada 10 orang yang akan bagi SD, yang dah bagi SD pada dia, saudara, hari ini kalau ada pun, paling kuat Ismail Sabri, paling kuat Hishamuddin Tun Hussein, paling kuat Hasni Muhammad. Kan? Saya rasa Wika Siong dengan Sarabanan pun akan fikir 10 kali nak bagi, nak bagi undi dia kepada Muhyiddin Yassin, tuan-tuan. Ini 3 ekor je, habis kuat. Saudara, kurang-kurang kita tak tahu sama ada Datuk Seri Anwar ini akan berlaku adil kepada kita ataupun tidak. Tetapi dah 2 orang je kita ada pilihan, kita bagilah peluang kepada dia. Betul tak? Dan sebelum kita bagi peluang ni, tuan-tuan, kita letak secara bertulis. Kalau siapa tak ada benda ni, saya boleh bagi. Apa perjanjian bertulis 10 perkara. 10 perkara. Perkara nombor 1 je saya cerita cukup. Kita tanya, apa pendirian DAP berhubung kedudukan Islam sebagai agama persekutuan? Apa pendirian DAP berhubung kedudukan Hak Istimewa Melayu? Apa pendirian DAP berhubung kedudukan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan? Dan apa pendirian DAP berhubung kedudukan Raja-Raja Melayu? Jawapan Anthony Loke, tuan-tuan, kita akur semua perkara yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan ini dan termaktub dalam kontrak sosial. Bila DAP bagi jaminan, tuan-tuan, baru kita sign kali pertama. Mula-mula ni antara BN dengan PH. Cukup 112 orang. Boleh tumbuh kerajaan. Bila kawan-kawan daripada Sarawak yang kena tipu dia Hishamuddin fly naik private jet, beritahu dengan Abang Jo, dia kata BN dah setuju nak sokong Muhyiddin. Itu yang Abang Jo tersilap buat kenyataan, mengatakan GPS sokong Muhyiddin. Sebenarnya dia kena tipu dengan Hishamuddin Tun Hussein. Macam mana kita tak percaya, tuan-tuan? Dia khianat. Dia pengaruhi yang 9 orang yang lain ni supaya bagi SD kepada Muhyiddin. Padahal sudah ada perjanjian. Tak boleh bagi SD kepada sesiapa selepas dia bagi aku janji kepada pengurusi Barisan Nasional. Ada secara bertulis. Ada secara bertulis. Itu sebab semalam Tun Faisal cakap, it's not legally binding. Macam mana not legally binding? Kita tengok hari ini dah menang kes 10 juta Zuraida Kamarudin. Kalau dia orang ni, tuan-tuan, Hishamuddin ni lawyer, betul tak, tuan? Hishamuddin lawyer, tuan-tuan. Takkan dia tak tahu undang-undang?
Kenapa tiba-tiba dah bagi 10 SD kepada Muhyiddin Yassin, tiba-tiba dia tarik balik SD ni? 10 orang ni semua tarik balik SD. Tuan-tuan tahu sebab apa? Sebabnya, sekiranya SD itu, sekarang ni, kita boleh kosongkan kursi Syamuddin, kita boleh kosongkan kursi Hasni, kita boleh kosongkan kursi semua ni yang berpakat ni. Ismail Sabri tak sign. Ismail Sabri dia tak sign. Yang 10 ni kita boleh kosongkan. Macam mana cara dia, tuan-tuan? Sebab dia dah langgar perjanjian. Perjanjian dia mengaku depan pengurusi Barisan Nasional, dia tidak pernah menandatangani sebarang SD kepada sesiapa dan tidak akan memberikan SD kepada sesiapa. Dan sekiranya dia berbuat demikian, kursi dia secara automatik dikosongkan. Jadi kalau hari ni dia orang nak lompat, sebenarnya saya berdoa, tolonglah lompat. Sebab kalau dia lompat, tuan-tuan, 10 kursi ni kita akan lawan. Kalaupun dia orang ni hebat macam mana pun, kalaulah katalah 5 dia menang, kita ada peluang dapat balik 5. Daripada ada 10 tapi hilang 10, tak bersama dengan kita. Betul tak betul? Yang kedua je, kalau 10 kali 100 juta, kita dah ada 1 bilion. Separuh masalah pilihan raya umum yang ke-16 selesai. Tuan-tuan, itu sebabnya dia orang tarik balik. Bila macam dia orang duk petikai-petikai, saudara. Dia kata, kita yang mula-mula hantar, Cikgu Bat kata, kita yang mula-mula submit. Tuan-tuan, mana boleh gunakan scheme of thing, nak bayar 5 juta kepada ahli parlimen kita, ataupun berapa puluh juta pun dia nak bayar untuk dapatkan SD secara individu. Dah tak laku. Sebab apa tak laku? Sebab sudah ada akta anti lompat parti. Papa Gomo tak tahu benda ni, dia baru keluar dari gua. Rupa-rupanya Badrul Hisham pun tak tahu, dengan Tun Faisal pun tak tahu. Dia kata not legally binding. Tuan-tuan dah bawa masuk dalam mahkamah, dalam parlimen, Dewan Negara, Dewan Rakyat. Dah lulus, barulah pergi ke Senate, barulah pergi ke Dewan Negara. Dah lulus, tuan-tuan, dah digazetkan, baru pilihan raya. Dia boleh kata not legally binding. Tak ke gila dia orang ni, tuan-tuan? Kering-kering orang insya-Allah semalam kena tipu. Saya nak beritahu tuan-tuan, it's legally binding. Yang boleh lompat parti di Sabah sebab belum buat akta anti lompat parti. Tapi baru-baru ni dah buat. Boleh tak lompat lagi? Tak boleh. Tak boleh. Jadi, saudara, itu sebabnya bila tuanku panggil 30 orang. Tuanku panggil 30 orang. Datuk Zahid pun bagilah SD aku janji yang mengesahkan bahawa semua 30 orang calon ini sebelum jadi calon pilihan raya memberikan kuasa untuk berunding dan membuat keputusan kepada pengurusi Barisan Nasional untuk merunding 2 perkara. Pertama, dengan parti mana kita nak membentuk kerajaan, dan yang kedua, dengan siapa yang kita nak angkat sebagai Perdana Menteri. Dua-dua ni kuasa pengurusi Barisan Nasional. Itu sebab dia orang nak supaya jawatan Presiden dan Timbalan dipertandingkan, supaya dia boleh tukar pengurusi Barisan Nasional. Kalau katalah Presiden UMNO bukan lagi Datuk Zahid. Datuk Zahid ni kawan-kawan kita tahu, bila Mahathir suruh bubarkan parti, dia tak nak bubar. Bila Mahathir suruh masuk Bersatu, dia tak nak masuk Bersatu. Dia cakap takkan ular sawa nak telan ular lidi, nak telan ular sawa. Itu sebab dia orang ni benci dengan Datuk Zahid, tuan-tuan. Sama juga kenapa dia benci Datuk Najib. Sebab inilah 2 orang yang tak boleh tunduk dengan Mahathir, tak boleh tunduk dengan Muhyiddin. Ini kita kena faham, saudara. Alhamdulillah 90% lebih perwakilan membuat keputusan tidak ada pertandingan jawatan Presiden dan Timbalan. Betul tak? Dia orang pula berebut jawatan MKT dan juga jawatan Naib Presiden. Alhamdulillah. Seorang je terlepas, orang dia, Naib Presiden. Yang lain alhamdulillah semua kita menang. 2 orang yang
Tim dia orang tu pun hari ni alhamdulillah bersama dengan kita. Alhamdulillah tuan-tuan. MKT hampir semua sekali, adalah satu dua, tapi alhamdulillah semua dah memberi sokongan kepada Presiden. Itu sebabnya tuan-tuan, Anwar Musa lepas dia keluar kena pecah, ada dia masuk PAS? Tak ada tuan-tuan. Kenapa Anwar Musa tak tahu masuk PAS? Sebab dia tak yakin dengan PAS. Dia tak yakin dengan PAS. Dia masih mengharapkan orang boleh lawan Presiden. Bila jawatan Presiden dan timbalan tak dipertandingkan, dia tunggu lagi. Dia mengharapkan geng-geng naik Presiden dia menang. Kalah. Bila dah kalah, tak ada pilihan, barulah dia masuk PAS. Tapi sampai hari ni, walaupun Khairi Jamaluddin di-offer oleh Muhyiddin untuk bertanding atas tiket Perikatan Nasional, Khairi pergi tak tuan-tuan? Sebab Khairi pun tahu mati je Muhyiddin ni, duit dah tak ada, dah dapat kat family dia, boleh tak dana pilihan raya lagi? Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Jadi boleh hidup lagi tak ada orang ni tuan-tuan? Tak boleh hidup. Jadi Khairi pun nampak dia tidak ada masa depan bersama dengan Perikatan Nasional. Dia masih mengharap satu hari nanti dia akan diterima balik. Kita bukan tak boleh terima Khairi, tapi dia kenalah beri sokongan kepada UMNO dan BN. Tapi kalau dia punya pendirian, saya tak akan menyertai Perikatan Nasional, tetapi saya akan sokong Perikatan Nasional untuk benamkan UMNO. Agak-agak tuan-tuan, orang macam ni kita nak tarik balik ke masuk UMNO tuan-tuan? Fikirlah. Kita bukanlah zalim sangat tuan-tuan. Saya dulu kena pecat juga bila saya bantah kerjasama dengan Mahathir ni. Betul tak? 1 tahun 19 bulan total saya duduk di luar UMNO, kan? Tapi alhamdulillah orang pecat saya, ambil saya balik. Sebab dia pun boleh fikir. Kita dah cakap dah, tak boleh percaya Mahathir ni, kan? Alhamdulillah hari ni orang tahu memang Mahathir tak boleh percaya. Kalau itu hari dia orang percaya, mungkin saya tak kena percaya, kan? Dah jadi calon pilihan raya. Tak ada rezeki tuan-tuan, macam saudara Azhari. Tapi merasa jugalah saya jadi calon, di kala parti kalah. Saya orang pertama yang jadi calon pilihan raya di kala UMNO bukan kerajaan. Cuma hari tu kalau lambat sikit 6 bulan, kan? Sebab masa tu masih dalam tempoh 86 hari, kan? Daripada tempat tu kalah 12,800. Takkan nak letak orang calang-calang tuan-tuan, kan? Jadi Datuk Seri cakap, you boleh ambil tak kerja ni? Bukan senang. Saya cakap, banyak ni Datuk Seri, 12,800 kalah. Tapi masa tu orang semua masih takut dengan Mahathir. Orang tak tahu bahawa zaman Mahathir yang dipanggil Maha Fir'aun, zaman Mahathir dipanggil Maha Zalim tu, masa tu ada ISA. Betul tak? Tapi bila zaman Datuk Najib, ISA dah dihapuskan, akta AUKU dah dipindah, kebebasan media dah, zaman Pak Lah lagi dah terbuka. Jadi nak takut apa? Kalau kita langgar, kita lawan Mahathir pun, habis kuat dia kena dakwa kita. Jadi saya pun langgar, lawan, kan? Jadi bila ketika itu tak ada orang lain, saya kenalah bertanding dekat Sungai Kandi. Alhamdulillah, daripada kalah 12,800 tinggal 5,000. Kalau dapat lagi 3 bulan, kan? InsyaAllah. Sebab masa tu PAS pun belum bersama kita. Bila PAS tengok, kita saja bagi tuan-tuan. Sebenarnya kalau nak dikirakan, antara undi BN dengan undi PAS di Sri Setia, tempat Dr. Halimah bertanding, kan? Situ undi BN lebih, tapi saja kita bagi PAS bertanding supaya kita nak beritahu dengan dia, kau tengok macam mana BN, bila kau jadi calon pilihan raya, kita akan sokong kau solid. Itu yang merubah pemikiran orang macam Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Mat. Dulu dia tak suka UMNO, tapi bila dia tengok bagaimana kesungguhan orang UMNO bekerja untuk bantu calon PAS di Sri Setia, barulah ketika tu mereka berubah. Masa itulah baru wujudnya apa yang dipanggil sebagai muafakat nasional. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan, kita baru nikah dengan mereka di Thailand, belum sempat balik ke Malaysia register, dia dah nikah dengan orang lain. Nasib Malang tak berbau. Orang amanah tahu sangatlah.
Dia kenal sangat kan? Kita baru kenal. Tak, kita Haji, kita menangis tu menangis betul tau. Yang menangis dalam Dewan Merdeka tu menangis betul, bukan nangis olok-olok. Sebab orang Melayu dah berpecah berpuluh tahun. Tiba-tiba parti terbesar umat Islam 3.7 juta UMNO bergabung dengan PAS, ada 1 juta lebih. Tapi last kali tuan-tuan, daripada 3.7 juta dia pilih, kalau dia ni betul-betul fikir tentang Islam, tentang ukhuwah Islamiah, dia akan pilih setia bersama UMNO. Tapi dia nampak dana pilihan raya, dia nampak jawatan menteri, dia nampak jawatan gaji buta Duta Besar Timur Tengah, dia pilih bersama dengan Muhyiddin. Saudara, hari ini saya tak nafikan bahawa masalah utama kita ialah kerana persepsi yang terlalu buruk yang dikenakan terhadap DAP. Yang kita orang UMNO pun dulu kita kena terima hakikat. Kita sama-sama pun percaya dan kita yakinkan orang Melayu yang lain. Betul tak? Hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita duduk bersama dengan DAP. It's not easy, tuan-tuan. Kawan-kawan kita orang Melayu ni hari ni macam mana pun tuan-tuan, bila dia kenang zaman komunis, dia ingat DAP. Kita nak salahkan tak boleh, sebab kita pun terlibat sama menjayakan propaganda Tun Dr. Mahathir. Betul tak? Tapi saya nak beritahu saudara, yang orang Melayu takut ni ialah DAP ketika dia berkuasa. Zaman PAS pun DAP tak berkuasa, betul tak? Bila DAP berkuasa, tuan-tuan? Zaman Mahathir. Zaman Mahathir lah kita lihat bagaimana orang-orang DAP ni membangkitkan kemarahan orang Melayu. Betul tak tuan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan, saya ambil contoh lah satu baru-baru ni ada DAP buat sedikit kesilapan. Contohnya mereka buat program ziarah gereja. Ingat lagi? Benda tu boleh mencetuskan rasa marah, betul tak? Saya tak nak sebut siapa, tapi ada pemimpin UMNO dalam mesyuarat kabinet membuat teguran. Alhamdulillah tuan-tuan, ubah, tidak melibatkan orang Islam, boleh ubah. Jadi saudara, kalau kita fikir otak yang waras, Mahathir ni ultra Melayu, betul tak betul? Kalau DAP pada ketika itu tuan-tuan buat sesuatu, keluar kenyataan yang menyinggung hati orang Islam, menyinggung hati orang Melayu, memperlekeh ke bawah duli tuanku, Mahathir boleh tegur tak dalam mesyuarat kabinet? Boleh. Tapi dia memang tak nak tegur, dia biarkan. Sebab apa Mahathir biarkan? Sebab apa? Sebab supaya satu hari nanti kemarahan orang Melayu terhadap DAP tu tuan-tuan memuncak, dia ada alasan untuk tinggalkan Pakatan Harapan, bergabung bersama dengan UMNO dan juga dengan PAS. Kita ambil contohlah yang paling mudah sekali. Zaman Khair Johari, dulu ada tulisan Jawi kan, mata pelajaran tulisan Jawi. Ingat lagi tuan-tuan? Zaman Khair Johari dihentikan mata pelajaran tulisan Jawi. Mahathir pernah jadi menteri pelajaran tak? Dia ada tak hidupkan balik? Tak ada. Tiba-tiba bila dia nak tinggalkan Pakatan Harapan ni tuan-tuan, dia nak bentuk kerajaan Bumi Putra bersama PAS dengan UMNO. Yang saya bantah tu nak angkat Mahathir jadi Perdana Menteri lah tuan-tuan. Cuma nasib baik, bila pergi dekat istana, pegawai istana beritahu dengan orang PAS, MP PAS dengan MP UMNO, Mahathir bukan nak buat kerajaan Bumi Putra, Mahathir nak buat unity government. Dalam tu ada DAP. Baru balik tu Anwar Musa dan Taqiyuddin tarik handbrake, buat kenyataan mengatakan kita takkan menyertai, takkan menyokong Tun Dr. Mahathir. Ini cerita ramai orang tak tahu. Saya nak beritahu tuan-tuan, tiba-tiba di penghujung sebelum dia buat gerakan ni, dia nak buat orang Melayu benci betul dengan orang Cina, dia wajibkan tulisan Jawi ni di sekolah Cina dengan sekolah Tamil sekali. Kalau dulu pun kau tak buat kat sekolah Melayu, sekarang kau suruh orang Cina, orang India wajib ambil mata pelajaran Jawi. Marah tak Cina dengan India tuan-tuan? Tuan-tuan,
kalau tiba-tiba kita wajibkan semua anak Melayu ambil mata pelajaran Cina. Anak kita patut-patut boleh dapat 9A, tiba-tiba kena belajar tulisan Cina, dia tak boleh skor, dia mungkin dapat 8A, 1E. Betul tak? Orang Cina pun fikir macam tu juga, tuan-tuan. Macam mana dia nak setuju? Ini mana tahu? Mesti Dongzong contohnya, sebuah NGO pendidikan masyarakat Cina, mesti bantah. Yang itu yang Mahathir kejar. Bila Dongzong bantah, dia akan guna mainkan sentimen Melayu. Tengok, Cina bantah tulisan Jawi. Ni tulisan agama kita, kenapa dia nak bantah? Dia orang bukan bantah nak buat kat sekolah Melayu, dia orang bantah nak buat kat sekolah Cina. Sebab akan efek result pelajar-pelajar di sekolah Cina, sekolah India. Yang ini kita kena faham bagaimana Mahathir ni setiap kali dia nak mampus, tuan-tuan, dia akan cerita tentang Melayu. Padahal, tuan-tuan, 22 tahun orang Melayu tak sedar yang jadi Perdana Menteri bukan Melayu. 22 bulan lagi pun orang Melayu tak sedar lagi yang jadi Perdana Menteri bukan Melayu. Keralah, tuan-tuan. Itu sebab bila dia nak mampus, dia akan cakap kita kena satukan Melayu, kita kena selamatkan Melayu, kita buat kongres maruah Melayu. Maruah Melayu ke baruah Melayu ke, tuan-tuan? Hari ini dia gunakan proklamasi Melayu. Bila dia nak mampus ni, saudara, dia tetap akan sebut Melayu. Tapi bila time dia ada kuasa, dia kata Melayu pemalas, Melayu mentality subsidi. Betul tak? Melayu sikit-sikit nak subsidi, tetapi anak-anak dia semua sekali cukup berdedikasi. Dedikasi. Memanglah, tuan-tuan, tak perlukan subsidi, sebab daddy dah bagi. Betul tak? Saudara, hari ini pun masih lagi ada orang percaya, tuan-tuan. Wow, itu dia. Agak lucu sedikit, tapi pendedahan yang berani ya daripada Lokman Adam, ya, siapa sebenar pengkhianat daripada Parti UMNO, ya, siapa sebenarnya Tun Dr. Mahathir yang hari ini apabila hilang kuasa, ya, mulalah menggunakan isu bangsa, isu agama dan sebagainya bersama-sama dengan bangsa-bangsa. Memang mengejutkan, ya, kerana inilah, ya, Mahathir yang memang terkenal dengan sikap liciknya seperti ular, bijaya seperti burung merpati. Inilah insan individu yang harus ditolak bulat-bulat, ya. Jangan bagi peluang lagi kepada mereka ini untuk mentadbir negara kita, kerana mereka sebenarnya inilah perosak kepada negara kita. Mereka ini sebenarnya yang merosakkan keharmonian negara kita, sahabat-sahabat semua. Jadi itu saja apa yang saya ingin sampaikan dan apa yang kita dengar daripada pendedahan Lokman Adam ini. Kiranya sahabat mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih. Apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah-fitnah melampau. Sepertinya, ya, mungkin karena otak mereka hilang di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orek Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.